Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita boleh solat jemaah tuan dan duduk dalam majlis ilmu ini. Allah memberikan kita kesehatan hingga hari ini, dan kita doakan siapa yang sakit dan sehat hingga tak boleh datang pada hari ini, mudah-mudahan Allah percepat kesembuhan yang boleh bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan duduknya kita di majlis ilmu ini pun termasuk ibadah. Jadi dari ibadah ke ibadah, macam inilah hidup kita. Dari solat, kemudian lepas solat zikir, doa, lepas duduk dalam majlis ilmu pun ibadah. Lepas solat isya balik ke rumah, tuan rehat, kemudian tidur pun ibadah. Tak ada apa yang kita akan lalui melainkan semua ibadah. Itu yang kita usaha untuk fahami. Dan di antara hikmah duduknya kita di majlis ilmu ni adalah untuk kita belajar mendidik diri kita. Karena duduk di majlis ilmu ni, karena itu ibadah, kita pun kena ikhlas, kena mengikhlaskan diri. Jadi duduk di majlis ini bukan duduk waktu nak dengar apa yang disampaikan oleh ceramah. Bukan itu saja. Matlamat yang asal kita duduk, kita nak dapatkan ridha Allah. Sama macamnya kita solat. Kita solat, kita nak ridha Allah, kita kena ikhlas. Macam itu juga ketika duduk di majlis ilmu. Tak ada beza. Kita duduk, kenapa kita duduk di majlis ilmu? Karena sunnah Nabi. Tak kira siapa yang ceramah, siapa yang bercakap, mungkin kita sentiasa dengar, tapi kita duduk karena itu sunnah, kita nak dapatkan ridha Allah. Mudah-mudahan Allah suka dengan amalan kita. Kita tak tahu adakah solat yang Allah menjadikan sebab Allah suka, atau zikir, atau duduk di majlis ilmu. Maka duduk di majlis ilmu bagian amal yang kita perbanyak. Mudah-mudahan disebabkan kita duduk ni Allah suka. Kalau Allah suka, apa yang Allah akan bagi? Ada dua perkara ketika Allah suka kepada hamba-Nya. Allah akan bagi dua perkara. Pertama, Allah akan bagi kepahaman agama. Kalau Allah suka kepada hamba-Nya, Allah akan bagi kepahaman agama. Itulah yang merupakan ciri. Bukan kekayaan, bukan sehat, bukan kedudukan, tapi Allah bagi kepahaman. Itu tak heran ada orang berharta tapi tak faham agama. Ada orang punya kedudukan tapi tak faham. Nak kata apa? Allah tak suka. Bahkan ada orang yang ada ilmu sekalipun tapi tak faham, hingga akhirnya dia sesat dengan ilmunya itu. Tuan-tuan tengok, ada yang degree, master, PhD, tiba-tiba ikut paham liberal, tiba-tiba ikut Syiah. Tak Syiah pun dia sokong Syiah. Nak kata apa? Itu nak kata mahalnya kepahaman ni dari Allah. Tak kira dia tak belajar degree, master, PhD pun, dia belajar dari masjid ke masjid, telaah, dialog. Kalau Allah bagi faham, dia lebih bernilai daripada orang yang digelar ulama tapi tak faham membawa kesesatan. Kemudian apalagi Allah akan bagi kalau Allah nak memberikan kebaikan, sayang pada hamba-Nya, Allah akan hapuskan dosa-dosa dia. Bagaimana sabda Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan, Allah akan bagi kepahaman agama. "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan, Allah akan bagi dia musibah.
Kata Imam Nawawi, dengan musibah itu Allah hapuskan dosa dia dengan kesabaran-kesabarannya. Jadi orang yang beriman itu tuan-tuan, dia tak terkejut ketika Allah uji dengan kesehatan, ketika Allah uji dengan sakit. Nak kata apa? Ini semua dari Allah. Allah uji dengan kesehatan, dia akan bersyukur. Dengan bersyukur tu Allah suka kat dia. Allah uji dengan sakit, dia bersabar. Dengan kesabaran tu Allah hapuskan dosa dia dan dia masuk surga. Semua kebaikan. Ajaban li amril mukmin, kata Nabi. Nabi kata sungguh menakjubkan seorang mukmin. Tak ada apa yang dia lakukan, semua bernilai kebaikan. Wa in asabat usra syakara fakana khairan lahu. Kalau Allah bagi dia kesenangan, dia bersyukur, dan itu kebaikan. Wa in asabat dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau Allah bagi, kalau dia dibagi musibah, maka dia bersabar. Dengan itu dia dapat kebaikan. Adapun ahlu dunia ini berbeza. Sebagaimana kita dah bahas minggu lepas tentang hamba Allah, hamba dunia, hamba dirham. Kita dah bahas pangkal hadis minggu lepas tuan-tuan daripada hadis Bukhari daripada Abi Hurairah, di mana Nabi kata ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamila, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakita. Binasalah hamba dinar, binasalah hamba dirham, binasalah hamba khamisah, hamba khamila, hamba pakaian, maknanya pakaian dibuat daripada sutra yang merupakan kebanggaan manusia umumnya. Selepas Allah berdoa binasalah kepada hamba-hamba dunia ni, hamba-hamba dirham ni, hamba-hamba ringgit, hamba-hamba rupiah, hamba-hamba dolar, kemudian Nabi sebut tentang sifat ciri-ciri mereka. Maka dengan ciri ini kita tahu, apa kata Nabi? Kalau dia dapat apa yang dia nak, dia suka. Tapi sukanya dia tak bersyukur pun kepada Allah. Adapun hamba Allah, dia suka tapi dia bersyukur kepada Allah. Wa illam yu'ta sakita. Kalau tak dapat apa yang dia nak, dia marah dan dia tak sabar. Dia marah ke Allah, dia marah ke siapa-siapa, dia cari kesalahan ke siapa-siapa. Kenapa dia tak dapat? Tak ada kesabaran dalam kehidupan dia. Kerana kesyukur dan sabarnya hanya ada dalam diri orang yang mukmin. Itu kata Nabi, wala syadzaka illa lil mukmin. Dan tak ada siapa yang memiliki dua sifat tu melainkan orang mukmin saja. Apa? Syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Kemudian kelanjutan daripada hadis ini, Nabi menyebutkan, tuan-tuan, Nabi menyebutkan yang kita belum bahas minggu lepas, yaitu sifat-sifat hamba Allah. Selepas Nabi sebut sifat hamba dunia, in u'tiya radiya. Kalau dia dapat, dia suka. Kalau tak dapat, dia maki, dia marah. Dia marah dan maki. Dia berdoa juga kepada Allah. Kalau tak dapat, dia marah ke Allah. Kalau dapat, dia suka. Sukanya pun bukan dia bersyukur kepada Allah. Macam mana hamba Allah? Maka hamba Allah Nabi sebut juga gambaran umumnya. Dan sebelum Nabi sebut sifat-sifat hamba Allah, Nabi berdoa lagi. Binasa untuk hamba-hamba dunia. Apa Nabi kata? Ta'isa wan takasa. Binasalah dan tersungkurlah. Tak cukup Nabi kata binasalah, kemudian Nabi kata tersungkurlah. Tersungkur ni maknanya jatuh kepala muka ke bawah. Apa makna kalimah tersungkurlah wan takasa? Apa maknanya? Maknanya Nabi berdoa agar keburukan yang berlaku kat hamba-hamba dunia ni sentiasa ada kat dia. Kalau boleh jangan terlepas daripada dia keburukan. Kekal kat dia. Binasalah wan takasa. Binasalah dan tersungkur. Bapi sentiasa selama-lamanya dia macam dalam kesusahan. Kalau dia nak, mudah-mudahan apa yang dia nak tak dapat, sehingga dia susah hati meroyak. Macam tu. Nabi tak suka kepada hamba dunia.
Kalau dia berharap, jangan bagi. Sehingga akhirnya susah dia. Itu susah secara berterusan. Itu nasib-nasib hamba dunia ni tuan-tuan. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Perasaan dia sentiasa dalam kesusahan. Dah hutang banyak, tak boleh bayar, hati susah, dikejar alung. Itu semua terusan. Tak cukup dengan tu, apalagi Nabi kata wa idza syika falan taqasha. Kalau dia tertusuk duri, semoga duri itu tak tercabut. Kata Nabi tak suka dengan hamba dunia ni. Sehingga Nabi kata kalau dia tertusuk duri, mudah-mudahan tak tercabut. Maknanya kalau dia mendapat keburukan, mudah-mudahan keburukan tu tak terlepas daripada dia, berterusan sampai bila-bila. Tu duri kalau tertusuk kat badan kita sakit tuan-tuan. Sehingga kalau kita cabut, baru lega sikit. Kalau biar dia tak dicabut, sakit. Nabi berdoa jangan tercabut. Maknanya biar keburukan. Kenapa tuan-tuan? Kerana hampa dunia ni kalau dia ada di kalangan kita, memang dia makhluk tak guna. Kalau dia ada harta, dengan hartanya tu tak berikan manfaat orang-orang di sekitar dia. Bahkan adik-beradik dia pun tak mendapatkan manfaat. Kenapa? Hamba dunia akan kedekut, bakhil. Macam Qarun. Sebelum kaya, dia minta doa kepada Nabi Musa agar dia kaya. Kalau dah kaya, barulah boleh khusyuk solat, boleh bantu orang banyak. Angan-angan selepas Allah jadikan dia kaya, solat ke mana, bantu orang ke mana. Kenapa? Dia jadi hamba dunia. Hamba dunia ni, hamba harta, hamba dirham, hamba duit ni, dia tak akan bagi ke siapa-siapa, melainkan dia mendapatkan apa-apa daripada dia. Tak ada keikhlasan. Tu hamba dirham. Kalau dia ada kedudukan, maka kedudukan dia tak memberikan manfaat kepada umat Islam. Padahal sebetulnya siapa-siapa di kalangan Islam kalau dapat kedudukan, maka kedudukan tu dia akan faham kedudukan tu dari Allah. Tak kira apa pun kedudukan, tentulah dia akan menjadikan kedudukan dia wasilah untuk masuk surga, sehingga memudahkan urusan orang ramai. Tapi hamba dirham ni tak peduli benda tu. Macam mana hamba Allah? Maka Allah memberikan perumpamaan dalam hadis ni tentang gambaran hamba Allah dan sifat dia. Apa kata Nabi tuan-tuan? Tuba li 'abdin akhadha bi ana'i farasihi fi sabilillah ash'asa ra'suhu mughbaratin qadamahu. Apa maksudnya? Berbahagialah, beruntunglah hamba Allah yang dia membawa kuda di jalan Allah untuk berperang saat rambutnya dalam keadaan kusut masai dan kedua kakinya pun penuh dengan debu. Apa gambaran? Nabi berikan gambaran bahawa hamba Allah ni dia sentiasa fokus kepada matlamat dia. Apa? Kehidupan itu ridha Allah dan kehidupan akhirat. Dia tak kira dalam keadaan macam mana dia. Hamba dunia sangat peduli benda-benda lain, pakaian, kendaraan, tuan-tuan, sehingga melebihi segala-galanya. Hamba Allah dia fokus kepada nak Allah ridha dia. Dia nakkan kehidupan akhirat dan dia jadikan dunia ni kehidupan sementara. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi. Sesiapa yang nakkan keuntungan akhirat, maka kita akan tambah keuntungan baginya. Mereka menjadikan dunia ni, hamba Allah ni, sebagai wasilah, tempat sementara untuk membawa bekal, kemudian meneruskan perjalanan menuju akhirat. Jelas perjalanan hidup mereka. Sedangkan hamba dunia ni lah matlamatnya, segala-galanya. Itu hamba dunia tak kira halal haram, yang didapat apa yang dia nak. Tapi hamba Allah ni tuan-tuan, dah matlamat dia ridha Allah, kehidupan akhirat, maka apa yang dia dapat di dunia ni, dia sentiasa fikir nak dapat pun kena cara halal. Bukan asal dapat saja, nak dapat pun kena cara halal. Dah dapat pun kena gunakan dengan cara yang halal pula.
sehingga apa yang dia dapat menjadi manfaat untuk kehidupan di akhirat dia. Inilah yang disebut dengan zuhud. Itu kata Nabi, izhad fi dunya yuhibbukallah wa zad fi ma fi aidin nas yuhibbuka. Berzuhudlah kepada Allah, Allah suka kamu. Dan berzuhudlah ke atas apa yang dimiliki manusia, mereka manusia menyukai kamu. Ini sikap orang beriman, dia zuhud. Zuhud ni bukan berarti berpenampilan susah, kusut masai, bukan tuan-tuan. Zuhud ni dia masalah jiwa, hati, tawajuh. Bukan perkara-perkara zahir. Orang yang beriman, sikap hidup dia zuhud. Maknanya apa zuhud? Zuhud kata Ibn Taymiyah, meninggalkan perkara-perkara yang tak mendatangkan manfaat untuk kehidupan akhirat. Ini zuhud. Orang yang kaya boleh berzuhud. Macam mana dengan kekayaan dia mendatangkan manfaat untuk akhirat? Dia pastikan adik-beradik dia senang hidup karena dia dah kaya dah. Kemudian orang-orang terdekat dia di kalangan jiran, umat Islam, kalau dia jutawan sangat, termasuk 10 kaya di Malaysia, macam tu, maka dia akan pastikan umat Islam dalam keadaan kukuh. Ini baru orang yang beriman, sehingga harta-harta dia mendatangkan manfaat. Macam juga kalau dia ada kedudukan, tak kira bermula daripada ketua kampung, ejiki masjid, MB, PM, menteri, semua, dia akan pastikan kedudukan dia ni menjadi manfaat untuk kehidupan akhirat. Menjadi manfaat untuk kehidupan akhirat, memudahkan jalan dia menuju surga. Dia fikir macam tu. Adapun hamba dunia ni, dia tak peduli. Ada kedudukan, dia tak peduli dengan orang. Dia tak nak memudahkan urusan orang. Bahkan dia beradik dia pun dia tak peduli. Hamba Allah, dia zuhud, dia tawajuh. Ketika dia tawajuh untuk kehidupan akhirat, inilah zuhud. Jadi nak zuhud, nak mendekatkan diri pada Allah, tuan-tuan, tak perlu nak ikut-ikut tarekat. Bagaimana pemahaman sebagian masyarakat, nak dekat dengan Allah seolah-olah kalau tak ikut tarekat tu tak boleh. Kena ikut tarekat juga. Tarekat Naqsabandi lah, Tazili, Naqsabandi, Hasofi, Qadiri, banyak tarekat-tarekat tu. Tapi saya nak kata tuan-tuan, nak dekat dengan Allah, maka fahamilah sunnah, amalkan sunnah secara istiqamah. Allah suka. Sebagaimana kata Nabi, izhad fi dunya yuhibbukallah. Nak Allah suka, berzuhudlah kepada Allah. Berzuhud pada Allah ni apa maksudnya? Lakukan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Istiqamah dengan perkara itu. Tuan-tuan, Allah suka. Maknanya kalau macam tu konsep hidupnya, tak perlu ikut tarekat. Ikut tarekat, terjerumus kepada bidah-bidah. Belum apa-apa, kita kena berbai'ah. Belum apa-apa, kita kena melafazkan apa-apa zikir yang tak ada contoh daripada Rasulullah SAW. Dan banyak-banyak bid'ah yang lain. Maka nak dekat dengan Allah, belajar. Duduk di majlis ilmu, ada rezeki beli kitab, perbanyak dialog, tuan-tuan. Banyak baca, banyak dialog. Kena ada imbang. Jangan baca saja ambil kesimpulan sendiri. Jadi masalah. Banyak baca, banyak dialog. Tanya. Kita tak tahu yang kita yakini selama ini silap-silap salah. Jangan-jangan salah. Itu kita kena berdialog. Macam itulah belajar agama. Belajar agama ni bukan macam baca novel, baca sendiri, ambil kesimpulan sendiri. Baca agama ni baca, kemudian kita kena dialogkan. Di mana macam mana dalam duduk di majlis ilmu. Majlis ilmu lah tempat berdialog. Tuan-tuan jangan segan. Tuan-tuan baca apa, tuan-tuan ada merasa apa, macam mana pelik, tak boleh terima tapi tak boleh nak jelaskan. Duduk di majlis ilmu, bahas. Tanya ustaz, ustaz tak boleh jawab, tanya ustaz lain. Banyak ustaz-ustaz. Allahu a'lam. Kemudian apalagi Nabi gambarkan tentang hamba Allah, yaitu in kana fil hirasati kana fil hirasah wa in kana fis saqi kana fis saq. Kalau dia diletakkan, diberi amanah untuk berjaga-jaga di pos hadapan ataupun di garis belakang daripada pasukan askar, maka dia akan duduk di sana. Dia akan pegang amanah, tak kira apapun yang berlaku.
Ini perumpamaan Nabi. Wa in kana fil hirasa, kalau diletakkan di bagian hadapan. Bagian hadapan ni bagian yang kritikal. Musuh-musuh sebelum menghadapi askar akan berhadapan dengan ini dulu. Kalau mati dulu sebelum berhadapan dengan askar. Tempat-tempat yang bahaya. Ketika diletakkan, diberi amanah untuk menjaga amanah di satu kawasan, maka hamba Allah ni akan pegang amanah. Maka kesimpulannya tuan-tuan, dalam perumpamaan Nabi, maknanya hamba Allah ni dia yang sentiasa amanah. Tak kira kedudukannya apa. Hamba dunia dia tak amanah kecuali dapat kedudukan. Kalau jadi AJK masjid, baru saya jaga masjid. Dia tengok ada orang nak curi masjid waktu saya bukan AJK. Kalau dapat kedudukan baru dia nak amanah. Ini hamba dunia. Hamba Allah ni dia tak kira. Dia tengok kemungkaran, dia cegah. Tak kira dia ada kedudukan apa. Dan dia jaga amanah tak terkait dengan kedudukan. Tak kira jadi pengerusi ke, jadi siap ke. Ada orang buat kemungkaran di masjid, dia tegur. Ataupun dia bukan AJK sekalipun. Kerana masjid ni masjid kita. Tapi kalau orang dah hamba dunia ni tuan-tuan, hamba kedudukan ni, dia sangat peduli bab. Dah saya tak ada apa kedudukan, buat apa lah. Dia tak ada merasa memiliki, merasa sayang kepada masjid. Dah dia tak ada kedudukan apa-apa. Dah dapat kedudukan, baru dia ada apa-apa. Bahkan kalau dia beramal apa-apa pun, dia nakkan kedudukan dia. Dia nakkan pengurusi, dia nak jadi imam, siap. Tak dapat, dia tak mau. Pergi masjid pun tak mau. Apa-apa sedekah yang dia dah bagi ke masjid, boleh jadi dia ambil balik. Tuan-tuan, hamba dunia. Hamba Allah, dia tak kira. Apa yang dia bagi, dia dapat kedudukan, dia tak kedudukan di masjid tu, lillahi ta'ala. Dia amanah. Kerana harta ni amanah bagi dia dari Allah, dia tahu. Maka dia kena bagi mana-mana yang memerlukan. Tak kisahlah orang nak bagi harta ke tak harta. Hamba dunia ni sangat berkira dengan kedudukan dan nama. Kalau dia nak bagi, dia nak pastikan nama dia tersebut. Nama dia tersebut di mana-mana. Dia panggil media. Dia bagi tanah. Nanti tanah ni kalau ada apa-apa sebut nama dia. Jangan tak sebut nama dia. Sangat-sangat penting bagi dia. Hamba Allah tak kira benda tu. Bahkan hamba Allah ni, dia sentiasa nak kalau berbuat baik, dia sembunyikan. Dia tak nak siapa yang tahu. Dia takut kalau ada yang tahu, dia akan jatuh pada riya. Dia akan jaga. Nak bersedekah pun dia sebut hamba Allah. Nak sampai tahap macam tu hamba Allah ni tuan-tuan. Karena dia nak jaga amal tu. Bukan senang jaga amal ni. Bersedekah bukan susah, tapi lepas bersedekah nak jaga tu bukan senang. Maka hamba Allah dia akan jaga sedekah dia. Dia nak betul-betul ada manfaat di akhirat. Kalau boleh jangan sebut nama dia. Dia tak mahu macam tu. Hamba dunia kena sebut. Tak sebut tak boleh. Kena sebut. Kena tulis di akhbar. Tayang di televisi. Sebut biar dunia tahu. Penting bagi hamba dunia untuk disebut. Tapi hamba Allah tak penting benda tu. Dia hanya amanah, tak kira. Kemudian apa lagi kata Nabi? Wa in ista'dzana lam yu'zan. Kalau dia minta kebenaran, Nabi bagi perumpamaan. Masih kedudukan askar. Askar yang ikhlas ni, kalau dia dapat minta kebenaran, nak jumpa siapa-siapa, nak jumpa orang yang ternama, maka tak mendapat kebenaran. Kenapa? Karena dia tak dikenal. Maknanya gambarannya ketika Nabi kata wa in ista'dzana lam yu'zan, kalau dia minta kebenaran tak diberi kebenaran. Kenapa? Karena umumnya yang diberi kebenaran ni orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang ternama, terkenal. Sedangkan yang Nabi umpamakannya adalah orang yang tak terkenal. Maknanya hamba Allah ni dia tak mencari populariti. Dia tak nak dikenal atas apa-apa yang dia dah lakukan benda baik. Tuan-tuan. Dan dia tak mau orang tahu atas apa yang dia lakukan. Ini maksud daripada wa in ista'dzana lam yu'zan.
Itu yang kita tengok kadang-kadang kalau orang biasa-biasa saja nak jumpa PM, mana boleh. Tuan-tuan, dia kedudukan apa, dia terkenal apa, tiba-tiba nak jumpa PM, pergi ke rumah atau pergi pejabat, kena buat apa janji terlebih dahulu. Mana boleh terus saja. Ada masalah sikit, tak boleh nak jumpa terus. Tapi orang yang dikenal, ini lain. Orang yang ada kedudukan, yang dihormati. Kalau dia nak sebut saja, dia nak jumpa siapa, kebetulan dia mudah nak jumpa siapa-siapa. Gambaran, tuan-tuan. Tapi kalau orang yang tak dikenal ni, bukan senang nak jumpa siapa-siapa. Orang pun tak beri kemudahan sangat, kerana orang tahu dia bukan siapa-siapa. Maknanya hamba Allah ni, dia sentiasa tak mencari populariti. Ini ciri-ciri hamba Allah. Dia hanya nak Allah kenal dia, itu saja. Dia tak menjadikan matlamat sangat agar orang kenal dia. Dia tak cari populariti. Namun jika ditakdirkan dia dikenal, tuan-tuan, ada kadang-kadang hamba Allah dia tak mau terkenal, tapi Allah takdirkan dia terkenal. Maka ketika itu, maka dia sentiasa istighfar dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi hamba dunia ni memang bercari dengan keadaan ni, apapun cara, walaupun dengan cara memfitnah, walaupun dengan cara buat benda-benda yang bercanggah dengan sosial, tak apa, janji terkenal. Kerana kedudukan terkenal itu penting bagi dia, matlamat dia. Sedangkan hamba Allah ni bukan matlamat dia. Kalau dia tiba-tiba ditakdirkan terkenal, maka dia ambil manfaat populariti dia tu untuk mendatangkan manfaat di akhirat. Kerana orang yang terkenal ni senang, apa dia cakap cepat orang terima. Kalau benda tu baik, tuan-tuan, subhanallah, orang terkenal, orang ternama, kalau dia bercakap ni benda tu benda baik, dia akan memberikan manfaat yang banyak. Tu kenapa kita dalam Islam jangan musuhi kerajaan, jangan musuhi pemerintah, ulil amri, jangan maki dia, jangan hina dia. Kalau nak tegur, tegur beradab. Kenapa, tuan-tuan? Karena mereka ni orang yang dikenal, orang yang ada kedudukan. Kalau kebaikan ada kat tangan mereka, mereka akan lebih banyak berbuat daripada kita. Kita tak ada kedudukan, orang tak kenal kita, kita cakap pun orang tak dengar. Tapi kalau mereka, ulil amri yang bercakap, tuan-tuan, sebagaimana yang kita cakap dalam hal-hal kebaikan, dia akan memberikan pengaruh yang lebih besar. Tu kenapa dalam Islam kita kena jaga hubungan dengan ulil amri. Tak setuju, tegur baik-baik, datangi dia, tegur dia, jangan malukan dia. Karena kalau dia baik, dia akan mendatangkan manfaat lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Mana? Kemudian yang terakhir apa? Wa in syafa'a lam yusma'. Kalau dia memberi syafaat, kalau dia dijadikan perantara untuk suatu tujuan, misalnya apa, melalui dia kot-kot boleh jumpa MD, melalui dia kot-kot boleh jumpa PM, tapi tak boleh. Karena dia tak ada kedudukan, dia tak dikenal, sehingga kalau dijadikan perantara untuk kita bertawasul melalui dia, tak mendatangkan manfaat apa-apa. Nak kata bahawa dia tu memang tak dikenal, tak kedudukan. Maka di sini maksudnya, tuan-tuan, hamba Allah ni dia tak menjadikan kedudukan segala-galanya dalam kehidupan dia. Kadang-kadang dia pun tak ada kedudukan, tapi dia sentiasa fokus kepada matlamat dia untuk mendapatkan ridha dan kehidupan akhirat melalui amalan-amalan dia. Itu yang dimaksud dengan wa in syafa'a la yusfa'. Karena orang yang boleh memberikan syafaat ni biasanya orang tu ada kedudukan. Orang tu ada kedudukan. Misalnya nak masuk Universiti Madinah, kena ada tazkiyah, surat penguat. Nak minta ke siapa surat penguat ni? Minta ke jabatan mufti, minta ke mufti, baru boleh. Tapi kalau minta ke dia tak ada apa-apa. Kedudukan tak ada, orang tak kenal, dia minta surat kat dia untuk nak belajar kat Madinah University. University pun siapa ni? Tapi kalau dia mufti, MB,
ulama yang dikenal, itu lain. Itu yang dimaksud dengan hamba Allah ni. Kalau dia memberikan syafaat, tak ada siapa yang menerima syafaat dia. Nak kata bahawa dia tak menjadikan kedudukan sebagai matlamat. Dan ini berbeza dengan hamba dunia. Hamba dunia kedudukan segala-galanya. Kedudukan segala-galanya. Wallahu a'lam. Ini gambaran-gambaran tuan-tuan, dan masih banyak lagi sifat-sifat hamba Allah dan juga sifat-sifat hamba dunia. Hanya Nabi dalam hadis ini memberikan ringkasan. Sekurang-kurangnya dengan beberapa perkara ini kita boleh mengelakkan diri kita. Nak harta bukan satu kesalahan, tapi kalau nak mendapatkan harta tu sehingga kita melakukan perkara yang haram, itu jadi salah. Disebabkan harta tu kita dah mengabaikan ibadah kita, disebabkan harta tu, kedudukan tu, kita dah mengabaikan amanah kita kepada Allah. Ini jadi masalah. Dan ini bukan gambaran kehidupan hamba Allah dengan sikap-sikap yang zuhud. Adapun hamba Allah ada sentiasa berfikir macam mana nak mendatangkan manfaat dari setiap apa-apa yang Allah bagi untuk kemudahan di akhirat. Inilah yang disebut dengan zuhud. Walaupun Imam Ahmad membagi zuhud ini kepada 3. Amalan-amalan zuhud ini dibagi menjadi 3. Pertama, tuan-tuan, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini zuhud peringkat pertama. Yang ini yang sentiasa dilakukan oleh orang-orang awam secara umumnya. Sebut je perkara haram, semua tahu. Kanak-kanak pun tahu. Ini zuhud juga. Maka dengan pengertian bahawa ini zuhud, maka kita kena mula tinggalkan perkara-perkara yang haram. Dalam perniagaan, jauhi riba, jauhi tipu-tipu orang untuk dapat keuntungan RM1, RM2. Dalam berpolitik, jauhi perkara-perkara yang haram, memfitnah orang, mengaibkan orang, tipu orang, janji tak buat. Ini semua dosa-dosa dalam politik. Maka seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang zuhud. Macam itu juga kita secara umumnya sebagai pendakwa. Kemudian peringkat zuhud yang kedua berlebih-lebihan dalam perkara yang halal. Ini yang disebut dengan zuhud secara khusus. Maknanya benda tu halal, tapi kalau dah berlebihan, itu yang akhirnya jadi mubazir. Tuan, makan tu harus boleh, bahkan sunnah. Tapi kalau dah banyak sangat makan, dengan diri pun jadi susah. Ini bukan zuhud lagi. Zuhud yang peringkat yang kedua ni, tak berlebih-lebihan dalam perkara yang halal. Tak berlebih-lebihan dalam perkara yang halal. Ada pun zuhud yang ketiga yang pernah saya sampaikan, yaitu menjauhi perkara-perkara yang menyibukkan dalam urusan ibadah. Menjauhi perkara-perkara yang menyibukkan dalam urusan ibadah, macam main bola sepak, tuan-tuan, bergurau ataupun tengok permainan-permainan. Ini perkara-perkara yang mubah. Tapi kalau dah sampai meninggalkan solat, sampai kita dah tinggalkan amalan zikir pagi petang, ini bukan sikap yang zuhud. Allahu a'lam. Baik, silakan yang bertanya tuan-tuan. Haram ni dia ada pangkat-pangkat dia. Kita sedang mendengar tentang haram ada orang itu kan ini mengangkat ini, tapi bila haram lagi siapa kita mengangkat? Ada tak bila haram pangkat? Maksudnya ada kerja haram tinggi jadi nak siapa kita buat? Ini macam pertanyaan Imam Imam Abdul Qadir. Saya masih manggil Tuan Imam walaupun dah letak jawatan. Baik tuan-tuan, sebetulnya adakah haram itu ada peringkat-peringkat, ada pembagian? Tak ada. Benda tu kalau dah diharamkan, maka keharamannya sama macam benda lain. Tak ada perbezaan. Kalau makan babi itu haram, maka Rasulullah pun haram.
Hanya kadang-kadang dalam tradisi masyarakat kita yang tertanam di kepala dia, oh, babi itu haram, tak boleh makan. Dengan isu-isu berkait pada babi ini cepat sensitif dia. Tapi isu-isu yang berkait dengan rasuah, rokok, dia seolah-olah tak sensitif. Tuan-tuan, mungkin kalau kita nak kata seolah-olah halal bagi dia. Dia ambil pandangan lain. Oh, rokok itu kan makruh. Ada pandangan yang makruhkan. Bahkan ada pandangan yang membenarkan, mubah, harus. Oh, dia cari-cari pandangan yang lain. Tapi kalau bab khinzir, makan babi ini, memang dia pun tahu haram. Tak ada nak cari-cari pandangan yang lain. Tapi kalau perkara-perkara lain, dia coba kalau boleh ada yang menghalalkan. Dia suka khamar. Khamar itu haram. Dia cari ada pandangan yang lain, mungkin yang membenarkan. Kalau sikit tak apa. Tuan-tuan. Dia cari kerana dia dah suka. Ini perangai, tuan-tuan. Ini termasuk hamba dunia juga. Tang tengok babi haram, tapi tang tengok duit rasuah tak apa. Haram pun tutup telinga, tutup mata. Sebetulnya hati kecil mereka ni yang buat maksiat ni tahu benda tu haram. Yang rasuah pun tahu, tuan-tuan. Mereka pun solat. Kalau kita tanya hukumnya, mereka pun tahu. Tapi ketika jiwa mereka dah dipengaruhi oleh penghambaan kepada harta, kepada duit tadi, halal haram jadi bukan pembahasan. Tengok orang makan babi, marah dia. Tengok orang rasuah, satu geng dengan dia. Jadi tak apa. Sebetulnya tak ada peringkat, dia pun tahu itu haram. Jadi kenapa dia lakukan? Sebagaimana dia boleh tinggalkan babi, karena dia dah jadi hamba duit, dia bukan hamba babi. Tuan-tuan, isunya di sini dia dah jadi hamba duit. Tengok orang makan babi, dia marah karena dia bukan hamba babi. Tapi kalau tengok duit, dia senyap. Dah dia jadi hamba. Orang dah jadi hamba ni, maka jiwa dia berikan kepada benda tu. Hingga halal haram dah tak masuk hitungan. Ini berkait kepada penghambaan. Macam juga hamba kedudukan. Orang demi kedudukan sanggup fitnah sana, fitnah sini, tipu sana, tipu sini, khianat sana, khianat sini. Sanggup. Kalau kita tanya makan babi haram tak? Haram. Tapi dia boleh fitnah sana, tipu sana, janji sana, biasa. Sebetulnya dia tahu itu pun haram, tapi dia dah jadi hamba kepada benda itu. Orang kalau dah jadi hamba, akal dah hilang dah, tuan-tuan. Orang kalau dah jadi hamba selain kepada Allah, akal tak berfungsi lagi dah. Dia hanya tahu saja. Akal untuk berfikir dah tak ada lagi. Di kepala dia yang penting benda ni dapat. Kalau ada pandangan yang halal kan, dia akan ambil gila-gila pandangan itu. Padahal pandangan itu tak betul pun, tapi ambil juga. Jangan nak menguatkan amalan dia. Ini sebetulnya isunya bukan isu pembagian haram, isunya isu penghambaan. Dia menghambakan diri dia kepada rokok. Kita tegur itu haram, dia kata halal. Ada pandangan yang membolehkan. Nak kata apa? Tapi kalau kita tanya babi itu haram, haram. Dia tahu. Ini isu penghambaan. Berkait kepada tajuk itu. Bukan isu pembagian haram, tapi isu penghambaan. Kalau kita dah berjumpa dengan hamba dunia, memang susah. Karena kita berhadapan dengan orang yang akalnya dah tak ada. Tuan-tuan, akal tak ada. Dan dia memang tak akan mendatangkan apa-apa manfaat. Tu Nabi berdoa buruk sangat kat mereka ni. Binasa, tersungkurlah. Kalau duri menusuk badan mereka, mudah-mudahan jangan tercabut. Kenapa Nabi sangat berdoa macam tu sangat? Karena mereka-mereka ni, tuan-tuan, memang makhluk tak guna dah. Kalau itu wujud di kalangan umat Islam, tak guna. Dia dengan harta dia tak guna untuk umat Islam. Dia dengan kedudukan dia tak guna untuk umat Islam. Memang tak guna, tak mendatangkan apa-apa manfaat. Sehingga wujud dia tu macam tak ada. Dah teruk sangat. Mungkin doa keburukan untuk dia memang baik. Nabi pun doakan keburukan. Kalau dia kekal hidup, musnah umat Islam. Tak kata apa. Sampai tahap macam tu, teruknya. Teruknya hamba dunia. Faham Allah.
Ada, saya pun pernah dengar. Katanya ada seorang politisi yang mengatakan bahawa hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah sama macam hijrahnya siapa? Macam pelarian dari Rohingya. Dia samakan masyarakat Rohingya dengan Nabi dan para sahabat, sama-sama lari dari kampung sendiri nak pergi ke kampung orang. Jadi kedudukannya sama, pelarian. Jadi kalau macam tu kita wajib terima. Tak terima jadi dosa. Betul ke pertama kita tengok Nabi ni pelarian? Tak betul, tuan. Sebetulnya tak betul. Memang sangat-sangat betul. Maka dengan pandangan tu tahulah politisi tu memang tak tahu agama. Kalau polisi tu tahu agama, dia takkan sanggup mengucapkan Nabi dan para sahabat pelarian. Takkan sanggup, tuan-tuan. Kita ni nak mengatakan benda yang buruk kepada Nabi dan para sahabat ni takkan terkeluar. Jangan mulut, hati pun tak tersebut kalau kita masih ada iman. Tapi kalau dah tak ada iman, hal-hal yang buruk daripada Nabi dan sahabat pun boleh tersebut. Bahkan mengkafirkan para sahabat pun boleh tersebut. Ini nak kata iman tu jadi masalah satu. Betulkah? Tak betul. Memang tak betul. Kalau boleh sebetulnya, kalau tuan-tuan merujuk pada kitab sirah macam Rahikul Maktum, dijelaskan di situ. Kalau boleh Nabi dan para sahabat tak mau pindah. Para sahabat secara khususnya. Kalau seandainya Nabi membenarkan untuk perang, tak payah pindah. Malam itu juga mereka sanggup perang. Ketika perjanjian Aqabah berlaku, tuan-tuan, ketika perjanjian Aqabah berlaku, maka para sahabat pun berhimpun dan mengatakan pada Nabi, kalau seandainya Nabi memerintahkan untuk perang, malam tu boleh kita perangi orang-orang kafir Quraisy. Kenapa nak pindah? Jadi isunya kenapa mereka pindah? Karena ini perintah Allah. Walaupun mereka tak mau pindah, kenapa? Para sahabat tahu, sahabat mereka ini bukan orang penakut. Pelarian ini orang penakut. Namanya lari. Lari ini biasanya orang penakut. Para sahabat mereka sanggup perang kalau Nabi perintahkan. Tapi dah Nabi tak perintahkan, Nabi pun tunggu perintah dari Allah. Allah perintahkan untuk hijrah. Ini satu keimanan. Dia bukan kepada keimanan. Walaupun sahabat mereka bukan meninggalkan Mekah tanpa beban. Mereka tinggalkan harta. Bayangkan tuan-tuan, mereka adalah kaya dah, tapi selangkah mereka mengeluarkan Mekah, semua kena tinggal. Tuan-tuan, ini pengorbanan yang cukup besar. Pelarian tak ada harta. Pelarian tak ada harta. Orang lari, dia nak ambil apa-apa di tempat yang dia nak tuju. Itu nak kita nak tengok sejarah. Ini penting sejarah. Nabi dan para sahabat bukan pelarian. Mereka orang berkedudukan di situ. Mereka ada harta. Pelarian ni tak ada harta, dah namanya dihalau, lari. Kalau Nabi perintahkan, mereka sanggup berperang malam tu, masa perjanjian Aqabah. Tapi Nabi masih lagi tunggu perintah Allah, sehinggalah Allah perintahkan untuk hijrah. Jadi isunya hijrah ni isu keimanan. Sanggup tak taat kepada Allah dan Rasul, meninggalkan harta, meninggalkan semangat nak berperang ni. Para sahabatnya orang-orang yang memang perang ni bukan ketakutan bagi mereka. Sanggup nak taat kepada Allah. Mereka nak berperang. Mereka bukan orang yang takut. Harta mereka kena tinggalkan. Sanggup tak tinggalkan semua? Ini pilihan. Ini ujian yang terbesar. Sebetulnya hijrahnya Nabi ini adalah ujian keimanan. Sebetulnya tuan-tuan, ujian keimanan. Sedangkan pelarian ini bukan ujian keimanan, memang lari. Macam kita tengok kes Rohingya ni, kalau nak dikatakan mereka pelarian, mereka memang lari daripada negara mereka karena mereka merasa tak aman di sana. Merasa tak aman di sana. Adapun nak disamakan dengan Nabi dan sahabat, jauh daripada asbabnya, jauh daripada tujuannya. Maka orang yang sanggup mengatakan ini pelarian Nabi dan sahabat, ini kena dicurigai iman dia. Kemana iman dia? Kalau Ahlus Sunnah tak akan sanggup kata macam ni, tuan.
Sebodoh-bodoh Ahlus Sunnah nak cakap bahawa Nabi dan para sahabat pelarian disamakan dengan Rohingya, tak akan tersebut. Melainkan iman dia ada masalah. Yang sanggup cakap-cakap buruk masalah sahabat ni biasanya Syiah tu. Yang sanggup cakap-cakap buruk masalah sahabat biasanya Syiah tu. Ahlus Sunnah tak akan sanggup. Ahlus Sunnah tak akan sanggup. Allah. Kalau tak Syiah pun memang bodoh sangat dia. Kalau tak Syiah memang sangat-sangat bodoh. Sunni yang sangat-sangat bodoh. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, itu yang kita bahas malam, gambaran tentang hamba Allah dan hamba dunia. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala sifat-sifat hamba dunia. Allah istiqomahkan kita dengan iman, amal dan husnul khatimah. Amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum